Saya tanya Datuk Guitek tadi sebab awal-awal dulu siapalah ingat boleh menang di Tangga Batu ni sebab ada kem Sungai Udang. Hampir mustahil kalau nak kira nak menang di kawasan Sungai Batu, Tangga Batu ni lah. Saya ingatlah dalam 2-3 bulan saya datang balik sebelum pilihan raya umum yang lepas pun, saya rasa orang ramainya lebih kurang macam inilah ramai orang dia. Jadi maksudnya kalau 4 tahun yang lepas dah dekat sangat kita dengan pilihan raya umum, orang dah rasa bahang untuk mengundi itu, jumlah yang hadir, meriahnya lebih kurang sekarang. Kalau pilihan raya panggil 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan daripada sekarang, saya rasa agak tenang bahawa walaupun UMNO Barisan Nasional kata Melaka dalam genggaman mereka, kalau tengok pada malam ini, saya yakin kita akan dapat pertahankan balik Tangga Batu dan kursi-kursi parlimen kita, saudara-saudara. Ikut suka dia nak cakap apa, sebab masalah UMNO Barisan Nasional ini, Perikatan Nasional ke, pimpinan dia tak turun kempen sendiri. Dia duduk dekat atas dengan pejabat besar dia, dengan penasihat dia, dengan kaki-kaki yang dia bayar. Dia dapat laporan berlapis-lapis. Satu lapis, satu lapis, satu lapis. Kalau yang bawah itu turun rasa tak baik, dia bagi laporan dekat lapisan pertama, lapisan kata, ini kalau beritahu dekat Zahid ni mampu aku. Jadi masuk lapisan kedua, makin cantik. Masuk lapisan ketiga. Sebab itu kalau ikut UMNO Barisan Nasional, walaupun satu dunia dah tahu dia ni parti Mat Sakau, dia masih lagi yakin boleh menang, saudara-saudari. Beza dengan kami dalam PKR dan Pakatan Harapan, saya pengarah pilihan raya pusat. Saya sendiri turun. Saya sendiri dengar, saya sendiri tengok. Sebab itu laporan saya bila balik kepada parti, kalau begini di Tangga Batu, tahniah kawan-kawan Melaka, kita akan reverse balik keputusan PRN tahun lepas, saudara-saudara. Saya ucap terima kasih kepada Kak Rusnah dengan kawan-kawan yang teringat dekat birthday saya. 2-3 hari yang lepas lah. Tapi saya pula teringat, bila bagi birthday tu, saya teringat, agaknya Allah kesiannya lah. Birthday Najib nanti siapalah nak bagi kek kat dia. Saya ingat Allah, korang ni janganlah buat macam ni, bagi birthday live FB orang tengok. Kalau orang UMNO yang duk tengok, sebab malam-malam bila kita buat ceramah, ramai orang UMNO tengok. Sedihlah dia. Dia teringat dekat Najib. Sebab itu saudara-saudari, jangan tambah kesedihan UMNO Barisan Nasional. Cukuplah Rosmah seorang yang sedang rindu sangat kat Najib sekarang ni. Baik. Kita mungkin dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, mungkin 3 bulan untuk masuk pilihan raya, kan. Saya pergi mana-mana ialah orang nak dengar hujah, orang nak dengar skandal, orang nak dengar macam-macam, kan. Malam ini saya mungkin nak sentuh agak lain sedikit. Sebab seperti mana di Johor, di Melaka juga, ialah negeri yang telah pun melalui lebih banyak pilihan raya berbanding dengan tempat lain. Tahun depan dah melalui pilihan raya negeri, lepas ini akan melalui pilihan raya umum pula. Selalunya, kita dengar daripada pimpinan, pasal pimpinan. Pasal tanggungjawab orang politik, tanggungjawab kerajaan dan sebagainya. Malam ini saya nak pusing sedikit. Saya pun seperti saudara-saudari juga adalah pengundi. Kita semua ni ada hak yang sama. Setiap seorang daripada kita mempunyai hak dan tanggungjawab dan amanah. Bukan hak dan keistimewaan semata-mata, tetapi hak mengundi itu datang dengan amanah supaya kita memilih pimpinan yang menjadi kerajaan yang baik. Jadi kita juga kena tahu bahawa untuk memilih itu, kenalah kita buat keputusan yang baik kerana kita akan dipertanggungjawabkan atas keputusan kita itu.
Saya senanglah. Kalau dalam kubur keluar cerita, saya boleh jawab. Soal mengundi ni. Atas dunia saya boleh jawab. Kalau orang kata, kamu tak malu ke Malaysia? Ada Perdana Menteri yang masuk rekod nombor 1 paling banyak curi duit rakyat dalam satu dunia. Saya tak malu. Sebab saya tak pernah mengundi dia, saudara-saudari. Sepanjang saya ada hak untuk mengundi, saya rasa saya telah menjalankan amanah itu dengan baik. Sebab saya tak pernah pilih kalau saya tahu dia ni akhlak tak betul. Kalau saya tahu dia ni bangang, tak reti buat kerja. Walaupun dia baik dengan saya, kalau saya tahu dia ini tidak amanah, makan duit rakyat, macam mana kalau adik saya ke, abang saya ke, pak saudara saya ke, insya-Allah saya takkan undi. Sebab saya tahu satu hari nanti saya akan kena jawab atas amanah mengundi saya itu. Jadi benda yang sama, yang kita sama-sama pikul. Baik ahli politik ke, pimpinan ke, cikgu ke, adik ke, kakak ke, pencen ke, askar ke, semua kita sebenarnya akan menjawab atas pilihan kita. Kerana undi yang kita buang, kita bagi undi itu saudara-saudari, kesannya cukup besar kepada orang. Mengundi pasukan, mengundi parti yang akibatnya hak orang lain dirampas, berlaku ketidakadilan, kita juga sama-sama pikul. Jadi saya nak mula dengan mudah saja. Kalau kita pengundi, macam mana kita nak pilih pemimpin? Sebab saya pergi mana-mana, selalunya UMNO, PAS, Bersatu ni dia tak boleh jawab dengan saya. Dia akan hina, maki, tapi dia tak boleh jawab hujah dan bukti yang saya tunjuk. Dia tak boleh jawab. Jadi kalau kita jadi orang biasa, dalam memilih pemimpin dalam sistem demokrasi macam Malaysia, tambah sekarang ni parti bersepah-sepah. Saya tunggu parti Tupperware lepas ni untuk masuk tanding. Segala jenis parti ni. Parti bersepah-sepah, semua orang nak jadi wakil rakyat. Jadi menyukarkan pilihan kita. Jadi sebab itu sebagai rakyat, sebagai pengundi, saya nak mengajak saya dan saudara-saudari untuk kita benar-benar hayati kalau kita nak pilih, apa ciri-ciri pimpinan yang kita kena pilih. Sebab saya nak jawab benda yang pertama sekali, iaitu bila UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional serang, dia kata, kamu jadi kerajaan, apa kamu nak buat? Dulu kamu tak buat apa. Ni kalau kamu jadi kerajaan balik, masalah, kami semua tahu masalah. Masalah banyak. UMNO pun tahu masalah banyak. Yang mengundi PAS pun tahu, apatah lagi penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan PKR. Kita semua lalui tiap-tiap hari. Jadi dia kalih, dia pusing, dia kata, alah sama je lah. Korang pun jadi pemimpin, sama 2 kali 5, 5 kali 2. Kamu pun tak ada penyelesaian. Baik. Boleh pilih orang yang paling cerdik untuk menganggotai kerajaan lepas ini. Malah dulu pun, kita ramai cerdik pandai yang menyertai kerajaan ataupun membantu kerajaan. Yang membangunkan negara ini, bukan semuanya pimpinan-pimpinan ke atas tu. Ramai yang membantu membangunkan Malaysia daripada kita merdeka sampai sekarang. Tenaga di belakang tabik ialah semua orang cerdik-cerdik semua. Belajar tinggi-tinggi. Pengalaman saya kerja kat korporat dan sebagainya, saya boleh beritahu, hampir semua pimpinan yang saya jumpa dalam bidang lain itu lagi cerdik daripada menteri-menteri UMNO yang ada tu pun. Tapi kenapa dengan begitu ramai orang cerdik, orang jujur, orang yang sebenarnya boleh membuat perubahan di negara ini, tapi kita makin teruk. Satu zaman ke satu zaman, makin miskin, keadaannya makin perit untuk rakyat. Kenapa daripada zaman saya kecil dulu sampai sekarang, saya dah umur 45 tahun sekarang ini, kita rasakan bahawa keadaan makin teruk dan makin teruk. Sebabnya ialah, dalam sebuah sistem kerajaan macam kita, bawalah orang cerdik macam mana pun, kalau kepala dia, kalau
pimpinan menteri-menteri yang ada kuasa, yang orang cerdik-cerdik ni kena jawab kepada menteri-menteri 4-5 orang ni, bawalah orang cerdik macam mana pun. Kalau kepala 4-5 dekat atas ni tak ada ciri-ciri pemimpin yang baik, dia tak jadi. Mari orang cerdik nak beritahu, Datuk Seri, kita kena buat gini. Tak berminat, dia tengah cek baju mahal dia yang baru. Mari orang cerdik beritahu, Datuk Seri, kita kalau ambil wang dan laporkan, dan kita bagi peluang kepada orang-orang kampung biasa, supaya setiap seorang itu dibantu, seorang boleh pelihara lembu 100 ekor secara teknologi dan tersusun, kita tak payah import lembu. Menteri dengar, bagus ni. Aku nak ambil idea tu. Dia ambil idea tu, ambil duit 250 juta, lembu tak ke mana, kondo yang kita dapat. Benda ni dah berlaku berpuluh-puluh tahun, saudara-saudari. Saudara-saudari bekerja di jabatan masing-masing pun saudara-saudari tahu apa yang saya katakan ni betul. Sebab itu orang kita balik luar negara cerdik, pandai, ada idea macam-macam. Mari umur 40 tahun dia kata, tak apalah, aku dah malas dah semua ni, aku dah lalui semua. Kalau yang kepala itu malaun, marilah orang cerdik macam mana pun, idea hebat macam mana pun tak jadi. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai pengundi ni cukup penting. Mari idea macam mana pun, anak-anak kita belajar cerdik macam mana pun, kalau kita tidak letakkan pimpinan yang betul di atas, negara ini akan makin rosak dan makin rosak. Sebab itu saya tak tahu saudara-saudari memilih macam mana. Kalau orang UMNO saya tahulah dia pilih macam mana. Dia tengok Najib, dia rasa Allah tak ada manusia lagi yang lagi handsome daripada Najib ni.